Kau tahu Faiz, aku betul-betul lega yang Man United menang hari tu. Kenapa? Harusnya kenapa aku rasa lega? Sebab Newcastle tak menang? Tak ada. Betul? Sebab sebelum tu United kalah 2 game berturut-turut. 2 game berturut-turut kalah tu, aku rasa 1-0. gaji dia pun mesti 50% dia dapat kan. EPF, semua benda dapat 50%. Sebab 2 game kan, 2 game berturut-turut tak ada menang, semua potong lah 50%. Dia kan kalau menang 2 game berturut-turut baru dapat 100% gaji. Kan macam tu dunia bola sepak kan. Cara main KWSP Dia kena menang 2 game baru dapat. So United itu aku dengar 50% Glazer keluar statement. Menang 2 game dulu baru dapat. Sebab tu dia main sungguh-sungguh menang . Baru menang lawan Wolves. Okay, Bola itu live. Jom. So Faiz, aku tahu sekarang ni adalah musim-musim macam ni, kita hari-hari buka Twitter ada je yang tag nama kita, cakap tolong komen. Apa pendapat anda? Apa pendapat anda? Banyak kali aku duduk diam je sebab tak boleh dah. Aku dah tak boleh dah melayan benda-benda yang tak masuk akal dalam dunia bola sepak Burundi. Aku dah tak boleh dah, memang tak boleh. Tapi apakan daya, itu adalah realiti yang perlu dihadap. Tapi kita tolak tepi yang tu. Apa ejen Permang Hang sepanjang 1 minggu lepas ni? Aku baru fikir benda ni pagi tadi. Disebabkan terlalu banyak benda yang terjadi minggu ni, aku baru fikir benda ni pagi tadi. Dan walaupun sudah banyak diperkatakan mengenai pasukan yang satu ni, tetap dia meremangkan bulu roma aku sepanjang hujung minggu lepas. Tepatnya sepanjang 1.5 jam aku melihat perlawanan mereka. Brighton, De Zerbi ball. Aku dah tweet yang De Zerbi ball is real. Tak bermakna yang sebelum ini aku tak recognize, tak appreciate, tak menghargai apa yang De Zerbi sudah buat dekat Brighton sampai ke tahap sekarang ni kan. Cuma aku masih rasa ada share yang besar untuk groundwork yang dah dilakukan oleh Graham Potter dan kawan-kawan sebelum ni untuk De Zerbi datang dan meneruskan atau menambah baik apa yang ada di Brighton. Tetapi sebenarnya selepas perlawanan hujung minggu lepas, aku percaya yang no disrespect to Graham Potter, dia pun mungkin akan susah sikit nak berhadapan dengan situasi-situasi macam ni. 100% aku setuju. Kan? Jadi dia datang ke rumah pasukan yang sedang bersaing untuk kejuaraan Liga, yang sudah mempersembahkan berpuluh-puluh perlawanan Premier League yang mengikut acuan mereka, mengikut apa yang mereka mahukan. Apatah lagi di rumah mereka ni. Dan dia datang bukan saja menang, Kish, tapi menguasai di setiap aspek. Aku cuba fikir balik, ada tak? Okay, sebelum ni kita ada banyak pasukan yang charge daripada mid-table ke fringe of top 6. Tahun lepas kita ada West Ham powered by Souček dengan Rice. Saya ingat Souček dengan Rice ada Michael Antonio. Incredible season. Dia mengetuk tempat itu, tempat 8 ke 6 tu. Dan sebelum tu pun kita ada kita pernah ada siapa lagi, mula-mula dulu Spurs, sampai Spurs dianggap top 6 kan. Leicester pernah, kita ada Southampton pernah satu ketika sampai sempat bermain di Eropah. Kalau zaman dulu Burnley pun pernah masuk. Burnley pernah sampai masuk ke Europa League di bawah Sean Dyche. Tapi ini adalah musim Brighton dan mereka diambang penglibatan pertama dalam sejarah di peringkat Eropah, which is huge kan. Tapi aku tak ingat klub-klub tersebut di hujung-hujung musim, when it matters, datang ke sebuah rumah original top 4 with all the injury problems yang dia ada. With all the injury problems yang dia ada, datang ke rumah ni dan outclass the home team completely. Mereka ada 59% penguasaan bola berbanding tuan rumah Arsenal 41%. Mereka ada 6 cubaan on target berbanding 2 Arsenal. Dan mereka juga ada ni the audacity of De Zerbi mereka juga ada pass accuracy yang lebih daripada home team. And mind you, Kish, ini bukan pasukan, ingat tak pasukan Mourinho yang menang Premier League 2016-2017, bukan 2015-2016 di bawah Costa, dengan Costa, Felipe Luis, Fabregas semua, yang last kali dia menang Premier League. Itu adalah skuad bertahan yang
yang akan attack whenever perlu je. Betul, betul. Apabila perlu je. Yeah. Arsenal bukan pasukan macam tu. Arsenal Bukan. pasukan yang dominate. Arsenal suka main approach team on the front foot. Approach game on the front foot even. Tapi untuk diorang datang dan membuatkan Arsenal humble macam tu adalah satu perkara yang besar dalam konteks Premier League, Kish. Tahu apa yang paling menakjubkan pasal perjalanan Brighton di bawah De Zerbi ni? Awal musim, aku ingat awal musim kita ada dekat kafe ketika Graham Potter dilepaskan untuk pergi ke Chelsea, kita berada di kafe Noh Saleh. Apa nama kafe tu? Oh, Sanjuro Cafe. Sanjuro Cafe. Hikari punya Riders. Okay. Hikari HQ. Di situ kita borak lebih kepada Graham Potter dan penglibatan dia bersama Chelsea. Tetapi aku ingat kita ada sentuh sikit tentang what's next for Brighton. Dan pada ketika itu dengan pelantikan De Zerbi, harapan dia adalah untuk De Zerbi meneruskan kerja positif Graham Potter, meneruskan that would be good enough. That would be good enough. Yeah. Betul. That would be good enough. Meneruskan legacy Graham Potter. Tapi apa yang Han dapat on the flip side, bukan sekadar meneruskan, dia elevate kerja Graham Potter. Penambahbaikan. Dia bawa tugas Graham Potter tu to a whole different level. Aku setuju dengan Hang, if Graham Potter was still in charge of Brighton, diorang takkan main seperti yang diorang main sekarang. Diorang takkan memburu ke European spots seperti yang mereka buru. And bear in mind, dengan segala masalah kecederaan yang diorang ada, at this point diorang dah mungkin deflated dah. So apa yang De Zerbi lakukan bersama skuad Brighton ni adalah sesuatu yang sangat-sangat menakjubkan. And dia lebih menakjubkan bila Hang bear in mind yang musim tak tamat lagi, tetapi sejarah perpindahan ataupun struktur perpindahan untuk musim hadapan telah pun dirangka. Joao Pedro telah pun dibawa masuk daripada Watford. Mahmoud Dahoud. Sekarang ni dikatakan menurut laporan di Korea, ada bid daripada Brighton untuk seorang centre back di Seon Nam. Yang tingginya lebih kurang Kim Min Jae kan. So, apa mak bukan saja diorang efficient on the pitch, tapi efficiency of the pitch tu sangat. And Brighton ni Faiz, Brighton ni adalah contoh terbaik kepada dunia bola sepak bahawa there is a smart way to run a football club. Bahawa ada cara yang bijak untuk menguruskan football club. Bukan tiba-tiba nak keluar rumah 100 juta lebih untuk seorang penyerang berumur 30 tahun. Tak ada. There is a smart way to run a football club. Han nak ataupun Han tak nak je persoalan dia. And in Brighton's case, diorang betul-betul nak jadi itu yang bermang aku faham yang tu aku betul-betul faham kalau Han tengok game tu live, Han akan faham apa yang aku cakap kan? Aku faham. Aku nampak tweet Hang pun and I completely agree. Memang satu persembahan yang menakjubkan. Silakan ejen bermang Hang. Ejen bermang aku untuk minggu baru-baru ni adalah Taiwo Awoniyi, Faiz. Baru kita borak pasal ada last week kan, off record Taiwo Awoniyi. Aku berpendapat dalam bola sepak ni ada satu sindrom, iaitu recency bias. Bermakna kita akan membina pandangan, pendapat berdasarkan pemerhatian terkini. Apa yang kita baru saksikan tentang individu tersebut. So, kadang-kadang sebuah klub yang struggle di bawah seorang jurulatih, kita akan lupa apa yang jurulatih tersebut lakukan dalam musim-musim sebelum. Kita akan ingat musim ni je. Kadang-kadang bila seorang pemain struggle, kita akan lupakan apa yang dilakukan sebelum, apa kebolehan utama dia, tetapi kita hanya membina pandangan berdasarkan prestasi semasa dia saja. Awoniyi is an example. Aku rasa musim ini jumlah jaringan dia di Liga Perdana Inggeris tidak terlalu tinggi. Dan ramai yang mengatakan bahawa he has not been that successful of a signing. Tapi aku masih berpendapat seperti ini. That is a really smart play in there, Faiz. Dan aku bagi contoh benda ni, aku bagi tahu kau off the record minggu lepas. Kalau United nak cari striker baru, kalau bajet tu tak cukup untuk nak cover position lain dan hang memerlukan signing yang lebih budget acute untuk memastikan boleh spread across all positions, aku sanggup Taiwo Awoniyi ke Man United. Sebab aku rasa Taiwo Awoniyi adalah seorang pemain yang ada kepelbagaian. Dia boleh main as a vintage target man, dia boleh bergerak ke bahagian kiri, dia boleh run the channels, dia boleh melakukan beberapa perkara. Cuma Hang kena
kelilingkan dia dengan profil-profil yang tepat. Hang kena kelilingkan dia dengan pencipta-pencipta peluang yang elit. Sebab kalau hang sajikan satu ataupun setengah peluang kepada dia, Awoni will convert those chances. Semalam aku dah nampak seorang data analyst kat Twitter buat satu chart satu graph. Graph tu adalah bottom axis passes received per 90, upper axis goals per 90. Taiwo ni antara pemain yang paling kurang menerima supply tetapi paling tinggi menjaringkan gol per 90. So dia bukanlah struggle dia bersama Nottingham Forest musim ini. Aku takkan salahkan dia saja. Aku akan salahkan bahawa ini adalah klub yang baru, environment yang baru, jumlah pemain yang masuk pun semua baru. So it has not been as smooth. Tapi ia tidak boleh menidakkan kebolehan utama dia. Aku dengan hang tengok dia Union Berlin the season before. Kita sendiri nampak kalau diberi peluang, dia boleh menyudahkan tersebut. And hari itu yang lagi menakjubkan, cara dia dominate Thiago Silva. Ini Thiago Silva ni. Ini bukan Carney, Cuku Mueka ke, ini bukan Phil Jones ke, tak. Ini Thiago Silva, pemain pertahanan yang berpengalaman, tetapi completely dominated by Taiwo Awoniyi. And aku rasa kalau Forest berjaya kekalkan dia beyond the summer untuk next season will truly be a big season untuk Awoniyi. Tapi diorang kena berjaga-jaga. Sebab kalau ada kelab bola sepak yang bijak kat luas tu, diorang akan datang cari Taiwo Awoniyi . Dan bergantung juga Nottingham Forest survive ke tak Premier League musim depan. Itu betul juga. Itu akan jadi salah satu faktor yang menarik untuk kita bincangkan nanti. Kalau relegate harus dibelah. Aku rasa dia belah. Ada sebab kenapa instead of Lingard, Brennan Johnson, Emmanuel Dennis, instead of 3 nama ni dia yang start tu, ada sebab. Aku rasa dan Steve Cooper bukanlah seorang jurulatih yang sambil lewa kan. Dia sangat bijak dalam percaturan dia. Ada sebab kenapa dia membariskan, terutamanya sejak akhir-akhir ni sentiasa Taiwo Awoniyi di depan dan dibantu oleh Morgan Gibbs White dan juga Danilo. Jadi ada sebab. Jadi aku percaya. Power tu Nigerian strikers. aku percaya. Power. Daripada Osimhen ke Taiwo Awoniyi ke Obozio. Termakan pancing aku. Termakan pancing aku. So, okey lah. Okay. Christian, anda saya tak boleh lah Faiz. Saya tengah semangat ni tau, nak borak pasal penyerang-penyerang. Anda sebut penyerang dekat Villarreal tu mana? Samuel Chukwueze. Anda sebut nama tu lah yang saya harapkan. Tiba-tiba hang petik Christian Obozio. Tolong bagi peluang. Aku dah tak boleh dah. Kita segmen seterusnya. Bulan 1 atau bulan 2 lepas, ada sekumpulan peminat yang mengatakan bahawa mereka akan memenangi Liga Perdana Inggeris. Ada yang sampai marah Gary Neville. Ada yang sampai maki kalangan daripada kita, sesiapa yang mengatakan bahawa masih perlu memberikan masa. Belum boleh terlalu selesa. Sampai tahap ada penyokong yang kata gayat duduk kat atas lagi. Tapi apakah daya, nampak seperti segala mimpi telah pun terkubur minggu lepas. Arsenal, Faiz, nak mula kat mana ni Arsenal? Ada pepatah Melayu yang berbunyi, hang kalau main patah ni aku dah mula risau dah ni. Kalau aku kata pepatah macam jangan. Itu curang. Jangan ke sana. Yang mengatakan bahawa gajah di seberang laut nampak, semut di depan mata tak nampak. Itu saja pepatah yang nak kata Man City semut ke apa? Tak, tapi bukan saja marah Gary Neville, Kish. Aku simpan lagi dia maki-maki hang. DM yang terima, aku tak delete, sentiasa ada kat situ kan. Kalau dia delete pun aku masih ada. Aku masih ada kat sini. Dia macam ni. Orang kena faham kat luar sana kenapa kita kadang-kadang menggelakkan penyokong Arsenal. Sebab korang sendiri yang abuse. Hatta awal musim, bila kita cakap secara rasional dan objektif tanpa ada bias, diorang tuduh kita ada bias. So sekarang aku nak ada bias lah kan. Bila nak berborak, nak menggelakkan sedikit. Sebab awal-awal musim kita kena maki teruk kot. Aku tak pernah kena maki. Sama. As bad as Arsenal fans have.
pertama this season. pertama kali aku dapat pengalaman yang macam ni adalah daripada penyokong Arsenal, bukannya penyokong Liverpool even kan. Lebih-lebih lagi ketika aku buat komentari sebelum perlawanan Spurs dengan Arsenal itu. Wow, memang teruk. Tapi itu terjadi. Ya, sementara aku ingat pada masa tu, diorang bukan sahaja objek untuk apa yang aku cakap. Tapi diorang cuba untuk memaksa aku terima apa yang diorang cakap, which is tak boleh lah. Setiap orang ada pendapat masing-masing kan, dan orang ada sebab kenapa orang berpendapat macam tu kan. All hard feelings aside, kalau fikir secara logik pun, ya, sekarang ni kalau Arsenal berkemungkinan terlepas title, terlepas peluang untuk menjadi juara Premier League 2022-2023, itu wajar. Itu wajar. Itu bukan satu tragedi. Aku tak kata itu satu tragedi. Aku tak juga kata itu satu overachievement dengan apa yang diorang dah lakukan musim ni. Tapi itu adalah sesuatu yang agak wajar bagi aku. It matches their performance. Yeah. If anything, kalau hang ambil kira beberapa faktor yang akan kita bincangkan nanti, dan satu faktor penting iaitu di mana mereka berada hujung musim lalu, it is a definite improvement, Kish. Kan? Aku faham disebabkan kita berada di tahun 2023 dan bukannya 2013 ataupun 2003, kita cenderung untuk mengatakan yang bukan-bukan lah, yang tidak-tidak lah pasal pasukan Arsenal ni kan. Yalah. Which is aku tak salahkan. Banter culture dekat media sosial. Ya. Kalau contoh macam ni, kalau seorang mai kat aku kata, Faiz, aku rasa Arsenal ni bottless. Dan seorang lagi mai kat aku kata, Faiz, aku rasa Arsenal bukan bottler. Sebaliknya, it is not theirs to win in the first place. Dua-dua pendapat tu aku akan terima, guys. Tanpa perlu aku paksa mereka, salah satu daripada mereka untuk terima apa yang aku cuba suarakan. Aku setuju benda tu. Yang tu aku sangat setuju. Okay, so sekarang ni kita dah lepaskan beberapa ketawa, kita dah gelakkan sikit. Sekarang ni kita nak tolak tepi. Tolak tepi semua banter aside. Kita dah, benda yang kita dah establish, penyokong Arsenal ni kadang-kadang musim ni kita sendiri menyampah. Tapi tolak tepi penyokong Arsenal. Ada yang okey ya. Ada yang okey. Tapi kita tolak penyokong Arsenal dulu. Let's look at Arsenal as a football club. Aku memang sangat-sangat menyukai Arsenal punya projek di bawah Arteta ni atas satu very big reason. Iaitu ketika dia masih belum membuahkan hasil, mereka masih memberikan dia masa. Sebab aku rasa masa tu adalah resources yang paling scarce, yang paling sikit dalam konteks bola sepak moden. Masa tu adalah sebuah konsep yang dah non-existent dah dalam bola sepak. Kerana kita sekarang ni semuanya instant gratification kan. Kita nak tengok wayang pun Netflix dah click of a button boleh tengok movie. Kita nak beli tiket apa-apa, click of a button beli tiket. Kita nak dapatkan apa-apa dalam hidup kita pun, everything is one button or two buttons away. So hidup kita dah terbiasa dengan instant gratification. Dan benda tu ada dalam bola sepak jugalah. Every decision needs an instant reaction. Selagi tak ada instant reaction, selagi itulah keputusan tersebut adalah keputusan yang salah ataupun bodoh ataupun tidak tepat. And benda tu yang paling menggilakan otak aku pasal bola sepak, yang aku paling tak boleh terima pasal bola sepak moden. Tapi di sebalik semua pemodenan yang berlaku, datanglah sebuah Arsenal dengan Edu yang memberikan masa kepada Mikel Arteta. Dan even last year, game dekat Newcastle tu, waktu diorang memang betul-betul crumble under pressure and lepaskan top 4 hopes, it would have been easy untuk Edu just say, okay, you have taken us as far as you can, kita cari seorang jurulatih yang baru untuk membawa kita kepada level yang seterusnya. Tapi tak. Mereka kekal. They kept faith in him. Dan hasilnya daripada pasukan yang dah bertahun-tahun bergelut dengan reputasi a top 4 chasing team sahaja, musim ini diorang challenge for the title. Musim ini diorang challenge for the title. Macam yang cakap tadi, aku rasa that's a major improvement. And so much of credit perlu diberikan kepada Mikel Arteta, Faiz. So, perbincangan kita hari ini adalah where do Arsenal go from here? Okay, ya? Ke mana Arsenal selepas ini? Cuba kita ubah sikit soalan tu. Kita tanya,
adakah musim ini dengan segala yang mereka capai, uh, Arsenal underachieve ataupun overachieve? Pada aku, dia leaning towards a bit of overachievement. Kalau hang kira faktor apa? Yeah. Faktor yang mereka tak ada depth langsung. Setuju 100%. Tak ada depth Han langsung. tengok minit permainan Bukayo Saka musim ni pun anda boleh tahu. Gila kan? Gila. Tak ada depth tak ada depth sehingga kan walaupun diorang kalah awal di peringkat cup ataupun mereka tewas di suku akhir ke peringkat yang kedua Europa League dengan Sporting, mereka ada extra days. Itu pun masih lagi memberikan beban yang banyak daripada segi minit terhadap semua 11 pemain utama. Nombor 2 adalah sepanjang season. Ini yang orang kadang-kadang terlepas pandang kan. Sepanjang season, Ben White sebagai auxiliary right back bermain di sana, sedangkan harapan untuk Arteta pakai Takehiro Tomiyasu tu terbatas disebabkan injury. Something that you didn't expect. Correct. Masa hang beli tu memang hang nak make no mistake, Tomiyasu pada aku still a Premier League quality player. Ya, setuju 100%. Barring injury record je. Okay. Pada masa yang sama juga terlalu beberapa pemain terlalu overachieve sehingga kan kalau mereka bukan pemain teruk standard tu drop sikit, dia dah akan memberi kesan langsung pada tim. Contoh ada Thomas Partey. Beberapa perlawanan sebelum ni dia bukannya main teruk, cuma standard dia terlalu tinggi sebelum ni. Sehingga kan ada 2-3 perlawanan ni dia tak capai standard dia sendiri. Kita dah boleh nampak dah ni kan. Nombor 3 adalah pemain-pemain seperti Rob Holding yang dikritik keras juga sebelum ni untuk beberapa perlawanan. Sebenarnya Rob Holding tak sepatutnya ada kat situ dah. Sebab dia dah spend more than 100 million untuk defenders dah. Tomiyasu, Ben White, Kiwior, apa semua ni. Tetapi ada certain situasi memaksa dia memainkan Rob Holding. Betul. Contoh dia juga kehilangan Gabriel Jesus untuk 4-5 bulan sangat memberi kesan kepada mereka. Dan bila hang ambil semua faktor-faktor dia dan hang cantumkan, hang akan lean towards Arsenal adalah a little bit overachieving musim ini. Nah, sekarang ni macam mana diorang nak pastikan diorang still there dengan merit yang benar, dengan squad depth yang tepat. Sebab kalau dah kat Premier League, untuk hang menang title, tak ada siapa lagi yang hang boleh kalahkan selain daripada Man City. Kalau hang menang lawan Man City, menang segala segi lah, daripada segi run, daripada segi head to head dengan City, then you can talk about title. Setuju. Aku 100% setuju dengan hang, especially the point about squad depth tu. Konteks musim ni contohnya, kalau segalanya berjalan mengikut plan dan Arsenal memang menang Premier League, aku still rasa ini bukan permulaan satu dinasti yang baru. Tak. It is still a lucky win. Lucky in a sense yang ini adalah sebuah squad Arsenal yang bagus, tetapi kalau Man City dengan squad depth yang ada beroperasi at 100%, they should win it. So, bagi Arsenal, even if they won the Premier League this year, this summer masih akan menjadi satu musim perpindahan yang terpenting kepada mereka. Sebab kalau tak, next year kau confirm tak boleh nak retain that title. Tapi sekarang tak menang the Premier League tidak bermakna bahawa squad Arsenal ni gagal ataupun tidak. Macam yang cakap tadi, leaning towards slightly overachieving atas semua faktor yang saya sebut tadi. Faktor kecederaan, faktor kepenatan, positional factors, squad depth yang tidak begitu mendalam. Aku rasa dekat sekarang ni, this summer, mereka ada satu misi yang sangat besar. There has to be a strengthening of the team. And perlu ada sekurang-kurangnya 2 atau 3 nama baru yang boleh masuk. Hang tahu kenapa aku cakap ni? Bukan atas faktor kualiti saja, bukan untuk menambah baikkan kualiti, tetapi hang nak refresh that squad a bit. Hang bayangkan squad ni dari segi mental perjalanan, pemain-pemain seperti Bukayo Saka, Nketiah, Martin Odegaard, even Granit Xhaka ataupun pemain-pemain pertahanan seperti Gabriel, kesemuanya dah melalui 2 frustrating seasons. Satu di mana mereka gagal masuk ke top 4, kekalahan di St. James's Park itu menghantui mereka, and another season di mana mereka duduk dekat tempat pertama for a very long time and then tak menang liga. Those things will have a psychological impact on you. Sama seperti Thiago Silva bila dia cakap yang salah satu benda yang menghantui Liverpool musim ini adalah musim lepas diorang bertungkus lumus semua kejohanan
tapi menang yang 2 terkecil. Yang 2 terbesar, Premier League dan Champions League, diorang kecundang at the last point. Yeah. Dan itu memberikan impact mental yang sangat negatif. The only way you combat that adalah jika hang inject squad dengan tenaga mental yang fresh dan baru, yang tidak dibebankan oleh kegagalan-kegagalan lama. So Jorginho is a net positive. Trossard akan membantu. It's a good January business. Good January business, sangat good. Dan sekarang ni mereka memerlukan penambahbaikan untuk squad depth, but also untuk bawa masuk so that the mental exhaustion ceiling dekat squad tu boleh dibawa turun. Regulate balik. Boleh regulate balik benda tu. Persoalan dia, apakah area-area dalam squad Arsenal ni yang memerlukan penambahbaikan yang ketara bagi hang? Kita nampak dengan ketara apabila William Saliba tak ada, kucak-kacir. Yeah. Seorang je pemain. Hang tak boleh kata bila Alexander Zinchenko tak ada, Tierney tak boleh sama dengan dia. Tierney aku rasa gap dia dengan Zinchenko tak jauh. Tak jauh. Sehingga hang boleh pilih dua-dua. Yeah. Hang juga tak gap tu tak sebesar Saliba dengan Rob Holding lah contoh. No, tak sebesar tu. Kalau Tomiyasu fit dia dengan Ben White, aku tak rasa terlalu jauh juga. Aku tak rasa terlalu. Mungkin Ben White ada Premier League experience, itu je yang membuatkan dia lebih daripada Tomiyasu. Tetapi kalau hang ambil kira centre back, bila Saliba tak ada, kedua-dua nama Holding dengan Kiwior masih terlalu jauh dengan the solidity yang hang akan dapat bila hang mainkan Saliba. Aku rasa itu satu, itu centre back satu, dan nombor 2 pemain midfield Kish. Antara yang paling overwork adalah the midfield 3 of Xhaka, Partey dengan Odegaard musim ini di Premier League. Antara yang paling yang paling banyak dipilih sebagai starting trio di Premier League. Itu yang positif, dia menandakan konsistensi dan menandakan ketiga-tiga ni memang klik untuk bermain di peringkat tertinggi di Premier League, gunning for the title. Hang kena ada core yang kuat kan. Betul. Hang boleh argue yang trio Eriksen, Bruno dengan Casemiro pun kadang-kadang tak sampai level apa yang dipersembahkan mereka. Tapi salah satu daripada dia suspended ke, penat ke apa ke, boleh crumble team. Mereka dah ada beberapa ready-made replacement, Vieira sebelum loan, Sambi Lokonga, tapi gap masih terlalu jauh. Dan gap tu cuba untuk dikecilkan dengan kehadiran Jorginho, tapi itu hanya setengah musim. Betul. Midfielder kena ada lagi seorang, sebab mau tak mau Arsenal musim depan selera dia dah lagi tinggi, bermain di peringkat yang lebih tinggi, dan ada budget, ada satu source of income yang sebelum ni dah 6 tahun dia orang tak ada, iaitu Champions League. Why not ada seorang midfield, kalau tak world class pun heading there, a Champions League regular, regular. Kalau tak world class pun heading there. Itu bagi aku two of the most pressing situation. Kalau aku lihat 2 angle lah Faiz. Aku setuju dengan semua yang hang cakap tadi. The 2 angle yang aku akan lihat, satu adalah untuk Bukayo Saka. Bukayo Saka aku rasa memerlukan bantuan. And bukan setakat bantuan yang separuh daripada kualiti dia, tak. It has to be as good as him. Kerana bantuan itu bukan sekadar untuk cover dia saja, tetapi untuk push dia. Pemain-pemain seperti Bukayo Saka ni, kerisauan kita adalah mereka akan sampai satu tahap keselesaan di mana nak tengok the next step of evolution tu susah, sebab tak ada tekanan dari belakang. So memerlukan satu pemain yang boleh push dia. Aku tahu Trossard ada masuk. Trossard is more of a versatile player merata-rata. Hang perlukan satu specialist right winger. Satu specialist right winger yang boleh combat dengan Bukayo Saka. Who is out in the market, aku kurang pasti. Kena keluar and cari lah. Tapi there are players available. Ada Musa Diaby di Bayer Leverkusen yang akan very easily compete with Bukayo Saka. Pemain yang sebut tadi Chukwueze di Villarreal. So options itu memang ada di luar. So in terms of memberi cabaran kepada Bukayo Saka tu, aku rasa penting. Tapi aku rasa the one other thing ini adalah tak kisahlah posisi mana pun. The last thing yang Han sebut tadi, get a player even if it's not world class, tapi Champions League regular. Benda tu bagi aku sangat penting. Sebab sekarang ni Arteta's biggest focus should not just be to elevate the squad quality, tetapi the mental capacity of the team. Kekuatan mental yang ada pada pasukan ini is only as good as your strongest
player from a mental point of view. Contoh bila Erik ten Hag masuk Man United, dia duk cakap yang dia nak bawa big characters. Sebab dia kata United punya dressing room itu ketandusan big characters, and that's why dia bawa masuk Lisandro Martinez. Not just sebab he's a good player, but also because dia adalah the butcher of Amsterdam kan, seorang that attitude yang ada pada dia tu sangat penting. Casemiro for example, masuk elevated fighter lah semua the ni. dressing room mentality. Even January signing, aku tahu semua orang akan duk maki, aku tahu everyone will duduk maki mamat ni, Wout Weghorst. Tapi aku sampai habis-habis aku akan pertahankan sebab tu dia. Ten Hag masuk dah. Sebab Exactly. bila hang tengok reaction dia sekarang orang maki almost as if tak faham maki. Maki. Aku main game aku. Hang bawa dia masuk, dia akan mengejar. Yeah. Dia akan tetap mengejar. So my point is that there is a space untuk karakter-karakter besar seperti itu. Dan aku rasa one of the reasons Arsenal crumble tahun lepas dekat Newcastle adalah ketiadaan karakter besar seperti itu. Captain dia pun Martin Odegaard. Bear in mind, I absolutely love Martin Odegaard. Tapi adakah aku rasa Martin Odegaard dah sampai tahap yang dia ada karakter that big? Aku rasa belum lagi. Aku rasa dia ada big karakter sebab dia dipaksa matang pada usia yang sangat muda kan. So Captain benda tu club membantu dan dia. negara sekarang Betul, kan? benda tu membantu dia. Tapi hang memerlukan lebih banyak pemain-pemain yang akan ada aggression, never say die attitude, yang dah pernah menang segalanya. Arsenal perlukan pemain seperti itu. Jorginho was a good example. Yang terakhir sebelum kita tutup Kisha, aku rasa striker seorang lah. Aku rasa Balogun yang sekarang ni sangat menyinar di League One. Aku rasa kalau hang kekalkan dia ataupun jual dia? Aku rasa disebabkan peningkatan dia dari League A tu terlalu cepat dan sekarang ni tiba-tiba shilling dia terlalu tinggi. Aku rasa dia akan go down the Joe Willock route. Di mana musim depan nak tak nak dia kena main. Sama dengan Smith Rowe kena main. Whether it's at Arsenal ataupun di kelab lain, dia kena main. Sebab tu aku rasa dia akan go sebab kalau dia balik Arsenal, aku tak rasa yang dia akan dapatkan minit permainan seperti mana yang dia dapatkan sekarang ni di Liga A. Maknanya dia akan cari kat lain. Itu pandangan aku Tetapi aku rasa Arsenal perlukan seorang striker yang profil dia berbeza daripada Gabriel Jesus, berbeza daripada Eddie Nketiah. Mungkin the next Giroud. Seorang target man, seorang kan yang ada profil yang sedikit berbeza ketika mereka dah tak boleh nak unlock defenders di Premier League. Striker ini yang akan membantu. Aku rasa seorang mesti kena ada. Yang tu aku betul-betul setujulah. Musim panas ini akan menjadi musim panas yang sangat. Dan Kroenke aku rasa akan backup ni apa? Akan backup. Musim panas yang sangat besar untuk Arsenal. Dan aku look forward nak tengok the next step of evolution lah. Kerana bagi aku, every success that Arteta gets from Arsenal is a reminder kepada kelab-kelab bola sepak di luar sana bahawa jangan terlalu laju. Tarik nafas sikit, bagi ruang sikit. Kalau pelan berjalan dengan elok, kalau ada perancangan yang baik, hasilnya akan datang at some point. So itu adalah mungkin the biggest lesson yang boleh kita ambil daripada akhir kata Arsenal, welcome to Champions League. Welcome back to Champions League lah. Steady. Kita berehat sebentar. Kish, Campione, ole. Lepas tu kena ligan dengan menyokong. Tak, yang paling lawak nampak tak? Kes dia. Tak, nampak Joan Laporta. Dia masuk dressing room tu, dia recreate meme tu. Kau pernah nampak tak meme yang ada satu coach tengah menari-nari nak masuk dressing room? American coach. American tu. Joan Laporta dia buat macam tu. Betul dia masuk-masuk. Meme tu original dia, orang dia muka macam Ric Flair kan? Muka macam Ric Flair sikit, betul-betul. Barcelona sudah pun disahkan sebagai juara La Liga 22-23. Kita ucapkan tahniah kepada semua penyokong-penyokong FC Barcelona yang bersukaria. Dahlah tu, yang tambah lagi kemanisan dia adalah menang di dalam Barcelona juga, tapi bukan di Nou Camp. Itu di gelanggang musuh tradisi mereka iaitu Espanyol, yang menyebabkan ketidakpuasan hati ribuan penyokong Espanyol yang cuba untuk masuk dan menyerang pemain-pemain Barcelona. Aku macam ni lah Kish. Bila anda tengok bola lebih daripada 20 tahun, lebih daripada 2 dekad, lebih daripada 25 tahun, bila tengok bola macam tu, setiap benda yang berlaku yang tak pernah hang tengok sebelum ni akan menggelikan hati hang. Betul. Ini aku tak pernah tengok.
Aku pernah tengok banyak pitch invasion. Uh, Tapi pitch invasion yang berlaku selepas pasukan pelawat tu menang Liga, aku belum tengok lagi. tak, yang paling lawak tu apa? Apa? Yang paling lawak tu depa kena kejar. Kalau aku ada kat stadium tu, Ah. aku sendiri akan kejar depa. Hang tahu kenapa? Sebab hang baru menang Liga ni. Celebrate lah dengan cara yang lebih elok. Berhemah. Tapi dia orang pegang-pegang ringa-ringa roses. Bodoh, ringa-ringa roses keliling. Ringa-ringa roses. Itu. Ah. Pergerakan dia macam tu. Kalau aku duduk kat stand, aku sendiri nak lompat turun ekor. Masuklah dalam dressing room tu balik. Han jumpa, kalau Han jumpa klip tu kan, Han cuba tengok dekat tengah tu kan ada banyak fotografer ni. Fotografer tengah nak capture moment, celebrate lah kan. Lepas tu ada satu fotografer tiba-tiba lari mengundur sebab dia dah tengok orang dah mula masuk, dia nak ambil gambar penyokong yang masuk. Lawak. Tetapi hari itu Kish, kalau Han tengok ke 3 perlawanan ataupun 5 perlawanan pertama Barcelona ditambah dengan kegagalan mereka secara terus-terusan di peringkat Eropah, Han takkan rasa yang Barcelona akan menang. Ini adalah title pertama mereka setelah 4 tahun dan title pertama mereka post Messi. Dan untuk pasukan yang memenangi Liga 27 kali dalam sejarah lebih 100 tahun penganjuran La Liga, 4 tahun tu adalah satu jangka masa yang lama, Kish. Tetapi apa yang dipersembahkan di peringkat domestik Liga, bukannya cup dia orang kalah 4-0 dengan Real, adalah sesuatu yang sangat menakjubkan. Dan hang kena tengok dia standard alone je. Sebab kalau hang tengok keseluruhan, dia akan jadi bittersweet. Dan hang akan tertanya-tanya apa yang akan terjadi kalau mereka ada better result and better performances di peringkat Eropah. Sebab Barcelona kadang-kadang menang satu benda je tak cukup. Hang kena menang dengan certain style. Hang kena menang diiringi dengan piala-piala lain. Hang kena menang Pichichi. Pemain hang kena menang Pichichi. Dan walaupun itu tak terjadi, Kish, tetapi dengan rekod 13 bolos sepanjang musim, yang diorang on course untuk set a new La Liga record dengan beberapa makeshift situation dekat bahagian belakang. Ini adalah kempen La Liga yang luar biasa untuk Barcelona. Selalunya bila sebuah pasukan tu, Faiz, bolos 13 gol saja in one season, selalunya ia datang daripada sebuah back four yang stabil, yang konsisten. Barcelona yang back four tahun ni is anything but consistent. Daripada awal musim, pertukaran-pertukaran yang berlaku. Hang bayanglah, centre back hang seorang tu bersara mid-season. Right? Hang punya proses pembawaan masuk pemain pada awal musim pun melibatkan banyak centre back. And ada Jules Koundé ada di situ yang masuk, right back, centre back lah. Kemudiannya ada Marcos Alonso yang masuk secara percuma, boleh main centre back juga. Hang juga bawa masuk Andreas Christensen juga untuk main centre back. So partnership tu seringkali berubah. Ada setengah time Eric Garcia dan juga Ronald Araujo. Ada setengah time Andreas Christensen dan Ronald Araujo. Ada setengah time Andreas Christensen dan juga Marcos Alonso. So dia seringkali bertukar dengan jarak fikir. So despite all that pertukaran, ni belum lagi kita borak fullback Jordi Alba dengan Balde bertukar, belah sana Jules Koundé dengan Sergi Roberto bertukar. Despite all these constant changes at the back, the fact that hang hanya bolos 13 gol, itu adalah statistik yang tak masuk akal bagi aku. Betul-betul tak masuk akal. Aku tak expect. Kalau hang bagi aku satu trivia, contoh 30 tahun daripada sekarang, aku bangun daripada koma. Contohlah musim ni aku tak tengok langsung. Aku bangun daripada koma dan hang cakap kat aku, tahun 2023 ada 5 pasukan yang memenangi Liga dekat 5 Liga terbesar di Eropah. Okay? Daripada contohnya hang bagi aku, contoh kalau hang pilih Man City dekat England. Man City, Napoli, PSG. Sebut semua tim ni Dan kata daripada satu tim ni, daripada semua tim ni, ada satu tim yang hanya bolos 13 gol, mencatat rekod terbaik defensif di Eropah. Aku takkan pilih Barcelona. Aku takkan teka pun Barcelona. Aku akan either pilih one of the Bundesliga team yang akan dominan, atau aku pilih Ligue 1 PSG ke apa ke, ataupun aku pilih Man City for their level of dominance. Why would I think it's Barcelona post Messi? Why would I think it's Barcelona yang bawa masuk banyak pemain pertahanan baru yang ada lebih kurang 3 economic levels pada musim ni, kan? Betul. So
benda-benda macam tu yang bagi aku sangat terkejut dengan apa yang dilakukan oleh Barcelona. It is ada banyak lagi perkara yang aku takkan maafkan Barcelona dan Joan Laporta atas benda-benda yang diorang lakukan, tapi tidak boleh dinafikan tugas Xavi bersama pasukan Barcelona di pentas La Liga is something extraordinary dan layak menerima segala pujian. Aku rasa Xavi sebagai seorang simbol kelab, pelantikan dia oleh Joan Laporta, sama ada kita suka ataupun tak Laporta kan, adalah satu perkara yang lebih daripada sekadar kemampuan untuk mengatur pasukan. Salah satu sebab dia adalah Xavi adalah simbol kelab yang sudah memenangi segala-galanya dekat kelab. Dan selalunya dengan orang-orang yang macam Xavi ni, penyokong ataupun sosios akan lebih sabar dengan mereka. Kita sebenarnya tahu apa yang terjadi dengan Ronald Koeman. Padahal di awal-awal dia, Koeman bukannya teruk sangat. Betul. Bukannya teruk sangat. Dia punya dia cuma dia drop off the standard sedikit dan tak ada identiti. Tak ada identiti, tanpa diberi masa yang panjang terus ditukar oleh Joan Laporta. Sebab tu baru-baru ni dia tampil di TV Dutch, dia kata dia tak puas hati pasal dia tak dapat dia dapat apa? Martin Braithwaite pada ketika itu. Dengan Memphis Depay dia dapat. Dan seharusnya macam tu. Sepatutnya Koeman sebagai seorang yang berpengalaman dalam viewing Barcelona, sebab dia pernah main di sana lama juga sebelum ni, dia tahu political situation di sana. Orang macam Koeman, masa untuk orang macam Koeman dengan masa untuk orang macam Xavi adalah berbeza. Komoditi dia, kualiti komoditi tersebut berada pada tahap yang berbeza. Xavi can afford untuk main certain games tak macam Barcelona dan memenangi 7 ataupun 8 perlawanan dengan keputusan 1-0, very un-Barcelona-like. Dia boleh dibuat macam tu. Kalau Koeman menang 1-0, kalau Koeman memang dah kena maki memang dah kena maki. Memang dah kena maki. Akan ada banyak tentangan daripada semua orang di Nou Camp. Tapi inilah kalau Laporta nak kembali sebagai presiden dan nak lama kekal sebagai presiden, dia perlukan seorang macam Xavi, di mana orang lain akan sabar dengan dia. Cuma ada satu benda yang aku rasa adalah satu permasalahan yang disebut-sebut di kalangan sosios di Barcelona juga. And it's one of the reason kenapa kejayaan menjuarai La Liga ni, dia punya hype dia is not as big as it should have been. Sebab mereka masih sedar bahawa memenangi La Liga ini tidak menyelesaikan permasalahan kewangan yang mereka ada. Realitinya diorang menang La Liga ini in a season di mana Gavi terpaksa diturunkan status dalam kelab. Dia terpaksa register as a youth player, academy player, kerana gaji dia tak masuk dalam salary cap yang ada pada Barcelona. Dan yang lebih menyedihkan adalah one of the reasons mereka berbelanja sebesar yang mereka lakukan pada musim panas lepas, dengan semua economic lever yang ditarik itu semua, adalah kerana mereka berhabis-habisan mengejar kejayaan Eropah. Kerana dari segi kewangan, kejayaan Eropah yang paling banyak menjanjikan pulangan duit. Dan itu adalah sumber yang paling tepat untuk mereka nak tutup balik kesilapan-kesilapan yang dilakukan oleh rejim lama, untuk menutup balik masalah-masalah kewangan yang sedia ada. Tapi di situ mereka gagal. Dan kegagalan itu yang masih bermain-main di fikiran banyak sosial. Banyak diorang berhutang dengan pemain sendiri pun banyak gini. Banyak lagi yang tak settle lagi tu. Kegagalan bukan saja di Liga Juara-Juara Eropah, tetapi kemudiannya di Europa League pun hang kalah. So, kalah dengan siapa tu, Kish? Kalah dengan okay. Aku tak boleh nak sebut, Faiz. Sebab kalau aku sebut, kita seharusnya masih ada dalam kejohanan. Tak guna kalau kalahkan Barcelona. Patutnya kita yang lawan Juventus ni. Tapi kita sendiri kecundang selepas itu. So sekarang ni Barcelona berada dalam satu position yang agak awkward, di mana celebration is celebration, tapi mereka harus memikirkan pelan musim depan dengan sangat terperinci. Sebab sekarang diorang nak bawa masuk Leo Messi, which aku dengan hang dah kata itu adalah keputusan yang sepatutnya dilakukan. Hang tariklah segala economic level yang hang nak. Tapi kalau benda tu untuk bawa balik Leo Messi, it makes sense to me. By all means. Sebab there are certain things that are bigger than football. And Leo Messi adalah wira hang. Hang perlu memberikan ruang kepada wira hang disambut dan diberikan penghormatan yang sebenar. Tapi selain Leo Messi, dia perlu memikirkan apa penambahbaikan yang boleh dilakukan kepada squad untuk diorang challenge in Europe.
macam mana diorang nak compete with the best teams in Europe. Macam mana hang nak tewaskan pasukan seperti Manchester City, pasukan-pasukan seperti Liverpool yang aku yakin akan comeback musim depan, Bayern Munich that will be a lot better under Thomas Tuchel, PSG yang mungkin ada hala tuju yang baru, Chelsea di bawah. Chelsea tak ada UCL tahun depan, sorry, minta maaf sikit. Tapi pasukan-pasukan, even Newcastle for that matter. So cabaran yang baru dan besar menanti Barcelona. Dan aku rasa ketenangan jiwa tu diorang takkan dapat selagi diorang tak figure out strategi untuk musim baru ni. Ketenangan jiwa tu takkan dapat, sebab realitinya macam hang cakap tadi, kalau hang tengok bigger picture, the situation is not as rosy as it seems selepas kejayaan mereka memenangi La Liga. Tapi dari konteks La Liga tu, kita tak boleh tolak tepi impact Xavi ke atas pasukan ini, dan kejayaan luar biasa hanya bolos 13 gol dalam konteks musim ini. Itu adalah sesuatu yang sangat-sangat luar biasa. Jadi Faiz, macam biasa, this or that, ini atau itu. Selalunya bab-bab hujung-hujung show kita ni, kita akan borak macam ni. Segmen yang ditunggu-tunggu lah. Benda ni akan bagi aku stres sikit, sebab aku tahu hang ni suka bagi aku yang sama. So untuk minggu ni aku nak start dulu, sebab aku ada satu perbandingan yang mencetuskan satu debat di antara aku dan juga rakan aku ketika kita orang berada di universiti dulu. Okay. Perdebatan di antara aku ni, kalau ketika aku membesar, benda yang aku paling suka adalah wingers. Okay. Tetapi tak suka wingers. Semakin aku tua, 2010, 2011, 2012 onwards, posisi aku paling suka adalah holding midfield. Aku suka posisi tersebut. Aku suka pemain-pemain yang ada tidak diberikan penghormatan yang terlalu besar, tetapi impact yang sangat besar. Anti-hero. So ada dua holding midfield ataupun box-to-box midfield, ikut kepada definisi hang lah. Tetapi dua midfielder yang aku berdebat bersama rakan aku, Arturo Vidal ataupun Yaya Toure. Yaya Toure without a shadow of doubt. Yaya Toure Sebab hang kan tahu taste aku dalam menilai pemain ni macam mana. Arturo Vidal daripada Leverkusen. Tapi hang ambil pick Yaya Toure. Okay. Leverkusen menghala ke Juventus, di mana Juventus tu memang luar biasa. Dia Pirlo, Pogba, luar biasa. Dan selepas itu di Barcelona pun ada ketika ada world class lah. Tetapi Yaya Toure, dia punya panache tu lebih kepada Yaya Toure. Sebab aku sangat suka orang yang execute sesuatu di peringkat tertinggi dengan a certain level of ease. Very easy on the eye. Cara dia bawa bola, cara dia drive bola, cara dia cruise dengan bola tu. Tak banyak orang yang boleh buat. Dan untuk seorang midfielder sebesar dia bermain dengan sebegitu silky, itu memerlukan satu level of coordination yang luar biasa. Yaya Toure untuk aku. Aku setuju dengan hang. Pilihan aku pun was Yaya Toure. And for a very straightforward reason, Faiz. Dalam bola sepak, especially now, bola sepak moden ni, ada dua statistik ataupun dua terms yang digunakan dalam dunia statistik. Satu adalah dribbles, satu adalah carries. So kadang-kadang orang tanya apa beza dribbles dengan carries ni. Yaya Toure adalah contoh yang terbaik. Garnacho, Mitoma, kesemua itu adalah dribbles. Apa yang mereka selalu lakukan one on one. Yaya Toure is a ball carrier. Menggerakkan bola dari satu zone ke lagi satu zone. And dia buat benda tu seamlessly, Faiz. Seamlessly. Seolah-olah tak ada apa. Kadang-kadang hang tengok Man City main kalau hang tengok team lain main, hang boleh nampak satu progression seolah-olah sebuah choir. Hang tengok Barcelona bawa Pep Guardiola dulu, pergerakan bola dari belakang ke atas tu berlaku in a very seamless way, seolah-olah ia adalah sebuah choir yang ada conductor sendiri. Hang tengok dia naik turun, and then dia sampai final third. Right? Itu Barcelona bawa Pep. Ada setengah tim yang hang nampak dari bawah tu satu bola tinggi terus ke final third. Kemudiannya hang nampak satu tim yang dia akan bergerak seamlessly sampai ke tengah, zoom satu line and then bergerak lagi kat final third. That was Yaya Toure. Sebab dia adalah seorang pemain yang ada kebolehan, tak kisahlah siapa yang pergi dekat dia pun, he will find a way to push them off and carry the ball with ease and masuk ke dalam
kawasan-kawasan berbahaya. Technical proficiency yang dia ada tu, aku sangat suka bila aku nampak pemain-pemain daripada benua Afrika yang melanggar stereotip tentang mereka. Yeah. Selalunya stereotip tentang pemain Afrika ni, diorang agresif, diorang kuat, diorang physically strong, diorang boleh dribble, tapi tak semestinya technically gifted. Tapi ada pemain-pemain yang mencantas naratif tersebut, stereotip tersebut, seperti JJ Okocha. Yeah. Yaya Toure is another prime example. Yeah. Yang tu aku setuju dengan hang. Kalau Nicola Pepe sama juga. Anda ke soalan seterusnya. Okay. Soalan seterusnya. Dengan tema midfielders yang anda bawa tadi tu dua-dua tu dah menang banyak benda di peringkat tertinggi Eropah. Banyak benda diorang menang. Ada lagi dua yang aku nak bariskan ni. Seorang lagi memang menang banyak Scudetto. Seorang lagi sayang dia tak menang Scudetto, tetapi tetap sebagai salah seorang club legend yang irreplaceable sampai dua-duanya mempunyai kelas, karisma, aura tersendiri. Yang mana hang pilih di antara Claudio Marchisio dengan Daniel De Rossi? Daniel De Rossi. Aku De Rossi. Okay, so for two reasons, right? Two reasons. Ada beberapa pemain Itali ni yang aku betul-betul ada soft spot, right? Totti. Okay. Aku betul-betul ada soft spot. And Daniel De Rossi is another one. Satu sebab dia adalah pemain yang datang daripada Roma. Aku ada special respect for anyone yang kekal cukup lama di bumi Roma. Sebab mereka bukanlah kelab yang mendominasi segalanya pada era 2000 lebih tu. So pemain-pemain yang kekal lama bersama Roma ni out of loyalty. Dan aku suka benda tu. Dan aku akan always remember Daniel De Rossi for his goal against Man United di Old Trafford bila mereka kalah 7-1. Malam tersebut United jaringkan 7 gol, tapi gol terbaik perlawanan tersebut adalah satu-satunya yang dijaringkan oleh AS Roma. De Rossi punya sambut depan, pusing belakang, half volley terus masuk. Outstanding goal. Cuma tidak diingati oleh orang ramai atas faktor itu adalah jaringan consolation. Dan benda tu yang menyedihkan bagi aku, sebab that was a really, really, really good goal. Aku suka Daniel Rossi, but also because Faiz, Han tahu dia adalah seorang pencinta budaya bola sepak. Lepas dia meninggalkan Roma, dia pergi mana? Daripada dia pergi kejar duit dekat MLS ataupun China ataupun Saudi, all of which yang akan mengeluarkan duit yang banyak untuk dia, dia pergi Boca Juniors mengejar pengalaman beraksi di La Bombonera, which aku punya level of respect untuk dia went up by another level. Mr. Football. So Daniel De Rossi untuk aku. Okay, aku ada one untuk hang. Okay, silakan. Peluang untuk hang menjaringkan dua jenis gol. Satu adalah jaringan Wayne Rooney, bicycle kick menentang Manchester City dalam Manchester Derby. Jaringan ni bukan saja luar biasa atas kualiti jaringan tersebut, which was extraordinary, celebration dia pun amazing, tapi at the same time konteks dia, kena faham time tu Man City were uprising, time tu Ronaldo dah meninggalkan pasukan, Wayne Rooney dilihat sebagai the only remaining hero kerana Berbatov, Tevez semua dah caw, and in that moment he produced when it mattered the most, and menjadi seolah-olah menghantar message bahawa I'm still here, I'm the king. Itu celebration dia kan. Ataupun jaringan Diego Armando Maradona menentang England di final 1986. Cheeky. A solo goal Cheeky. that will remain in history books forever. Kedua-duanya ada kemanisan tersendiri yang berdasarkan konteks jaringan tersebut. Yang mana yang hang lagi rela jaringkan, yang mana hang mahu experience as a player. Gol Rooney. Depan tak silap aku depan Stratford End. Bukan. Dekat City Dekat City. Aku tak pasti dekat City ataupun tak, tapi it wasn't Stratford End, it was the other end. Tapi end. it doesn't matter because it's still an epic. Sebab bila lagi nak jaringkan gol bicycle kick in real life aku tak rasa aku pernah tu jaringkan bicycle kick, apatah lagi dalam konteks sebegitu rupa. Tak juga bermakna yang aku banyak jaringkan gol solo macam Maradona, tak juga. Itu pun special juga kan. Tetapi mungkin aku leaning towards Rooney disebabkan aku memang tengok benda tu live. Kalau mungkin aku experience, aku
20 years older dan aku juga tengok gol Maradona tu secara live, mungkin akan berbeza lagi soalan ni. Tetapi yang lebih dekat dengan aku, yang mungkin lebih related dengan aku untuk aku experience benda tu, untuk aku berminat nak experience benda tu adalah gol Rooney. Gol Rooney tu ada double ecstasy kan tau. Ya. Ecstasy pertama bila dia jaringkan tu hang dah pegang kepala. Lepas tu hang tengok celebration dia lagi hang terbangun daripada kerusi. Sebab hang tengok celebration tu at that point hang sendiri tahu this is a moment that's gonna go into history books. Tapi cakap pasal gol tu setahun sebelum tu kan Owen jaringkan gol dalam kemenangan 4-3 home. Actually gol Owen tu lagi memberikan aku kepuasan, tetapi aesthetically memang gol Rooney tu. Soalan terakhir untuk Hang. Hang adalah seorang sporting director. Start dah. Jangan gelak dulu. Start dah. Hang bagi konteks boleh. Come on producer. Okay. Hang adalah seorang sporting director, bukan calon-calon club, world class club. The top 6 of European football. You were talking about your Bayern, your Juventus, your Real Barcelona, semua, Manchester United, Manchester City. Top daripada segi penghasilan, top daripada segi heritage, top semua ni. Dan tiba-tiba hang sporting director ni, mesti hang banyak contact agent kan. Ada agent yang sangat berpengaruh bagi tahu hang, boss, you tengah cari centre back. Tiba-tiba ada 2 centre back around 24 year old yang available untuk you. Satu adalah Matthias de Ligt daripada Bayern. Katalah sebab Tuchel tak mau pakai dah. Okay. Satu lagi adalah Ronald Araujo. Katalah sebabkan Laporta nak pakai duit, nak kena cash in on him. Yang mana yang akan pilih? Araujo ataupun Ronald Araujo. Yeah. Aku suka centre back macam Ronald Araujo, Faiz. Centre back yang walaupun playmaking De Ligt lagi tinggi pada Araujo. De Ligt is a calmer, more composed centre back. Tapi kalau secara peribadi, Araujo bagi aku, aggression yang dia ada, aku sukakan centre back yang akan ambil inisiatif. Araujo is the kind yang kalau dia nampak ada zone nak kena compete for ball, dia pergi dulu. Dia takkan analyse tunggu siapa calon terbaik untuk pergi, tak. Dia akan pergi. And aku suka centre back yang ambil inisiatif macam tu. Sebab aku rasa dah semakin rare centre back seperti itu dalam. Semua nak read the game. Semua nak read the game je, which is not a bad thing. Tapi dalam dunia di mana quality yang sangat scarce adalah centre back yang boleh aggressively get into the action and win those challenges. Aku rasa Araujo lah, Ronald Araujo lah untuk aku. Aku akan pilih berbanding Matthias de Ligt. Aku rasa walaupun aku nak tengok sikit lah konteks. Kalau sebab hang sporting director United contoh dia, hang dah ada Martinez, mungkin hang akan correct. Mungkin aku akan ambil de Ligt. Tapi contoh kalau aku at this point maybe aku macam Chelsea, aku akan ambil Araujo. Hang tengok benda yang Rudiger buat kat Haaland hari tu. Kita perlukan, every club needs a character like that untuk menghalang center forward. Okay, fair. Aku rasa itu saja, Faiz. Untuk Bola Itu Live. Aku nak mengucapkan terima kasih kepada semua yang menonton di rumah. Ingat, kalau bos anda cakap kerja anda tak elok, tapi gaji still kena bayar on time. Ingat kalau kerja anda tak elok pun, jangan bagi dia bayar gaji 50%. Dunia tak beroperasi seperti itu. Kita jumpa anda dalam episod yang akan datang.